Salam keluarga Malaysia, bersama saya Fabian William dalam Berita Tengah Hari. Fokus utama hari ini, program peranti siswa diperluas kepada 4 lagi kategori. Mahkamah Khas Rasuah Disyur ditubuhkan di semua peringkat kehakiman. Perkara itu antara cadangan dikemuka laporan tahunan Jawatankuasa Khas mengenai rasuah JKMR tahun 2020 yang diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perlunya Mahkamah Anti Rasuah atau Mahkamah mengenai rasuah diwujudkan di negara kita secara khusus. Dari Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dengan hakim-hakim yang berpakaran, tidak ditukar ganti mengikut musim. Ini akan memberi satu suasana ketetapan, kepakaran, juga kejituan mahkamah itu khusus mengenai rasuah. Turut dicadangkan prosedur jaminan penyimpanan barang kes oleh SPRM. Tan Sri Dr. Rais berkata demikian selepas majlis penyerahan buku laporan tahunan JKMR tahun 2020 di Parlimen. Hari terakhir Dewan Rakyat, antara fokus perkembangan terkini program peranti siswa dan laporan penambahbaikan Tasik Chini. Untuk perinciannya langsung bersama Syamimi Syahira di Parlimen. Syamimi. Dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Saudara, untuk perincian hari terakhir Dewan Rakyat terus saja bersama Syamimi Syahira di Parlimen. Syamimi. Baik Fabian, langsung dari Parlimen, skop kelayakan pemberian tablet program peranti siswa diperluas kepada 4 lagi kategori B40. Ini meliputi pelajar program asasi IPTA bawah Kementerian Pengajian Tinggi, pelajar matrikulasi serta pelajar semester 1 dan 2 tingkatan 6 bawah Kementerian Pendidikan selain pelajar diploma di kolej vokasional. Permohonan fasa 2 dibuka mulai hari ini hingga 30 September depan. Saya juga ingin memaklumkan dalam permohonan fasa pertama yang telah dibuka, terdapat sejumlah kira-kira hampir 40% daripada pemohon didapati tidak layak tapisan awal. Untuk memastikan tidak ada yang tercicir, proses rayuan akan mula dibenarkan kepada mereka yang didapati permohonan tidak melepasi syarat permohonan secara online. Bagi membolehkan kes rayuan dibuat dengan cara yang lebih teratur, Kementerian mengambil keputusan untuk melibatkan kepimpinan persatuan-persatuan mahasiswa di universiti-universiti untuk membuat pengesahan-pengesahan, sementara bagi kes-kes rayuan pelajar-pelajar sekolah akan melibatkan pemimpin-pemimpin tempatan termasuk ahli-ahli parlimen. Beliau turut memaklumkan jawatan kuasa perolehan mengumumkan Samsung sebagai pemenang tawaran tender terbuka bagi program berkenaan. Syarikat itu akan membekalkan tablet Samsung A8 LTE dan diedar mengikut zon iaitu Sabah dan Sarawak, Utara, Tengah, Timur dan Selatan. Ingin memberikan pemakluman bahawasanya proses perolehan peranti yang telah dibuka semula secara tender terbuka telah pun selesai dilaksanakan menjelang penghujung Julai 2022 berdasarkan kepada penelitian dan keputusan perolehan tender semula oleh Kementerian Kewangan.
Justru itu, sukalah saya memaklumkan pada hari ini bahawasanya proses pemberian dan edaran peranti siswa akan dimulakan pada bulan ini. Untuk peringkat awalan ini dijangkakan kira-kira 350,000 unit yang telah terlibat dalam pesanan dan dijangka akan diagihkan kepada mahasiswa-mahasiswa pada kelompok-kelompok. Baik, mengulas mengenai langkah yang boleh diambil sekiranya peranti dibekalkan rosak, beliau berkata pelajar boleh terus memohon gantian kerana setiap peranti Android mempunyai 2 tahun jaminan. Baik, seterusnya draft laporan penambahbaikan ke atas laporan semakan berkala tapak Rizab Biosfera Tasik Chini telah disiapkan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi jaminan ia akan dihantar ke UNESCO sebelum tarikh 30 September depan. Saya yakin dan percayalah bahawa laporan yang kita akan buat dan tindakan yang kita akan ambil ini akan tidak akan menyebabkan status UNESCO Biosfera ini akan ditarik baliklah. Saya percaya perkara itu. Mengenai usaha pemeliharaan terbaru, beliau berkata kementeriannya akan menganjurkan program penanaman pokok secara besar-besaran di kawasan Tasik Chini dan sekitarnya dalam masa terdekat. Ia membabitkan penyertaan seluruh ahli parlimen dan adun di Pahang. Tasik Chini berkeluasan hampir 7,000 hektar, merupakan tapak Rizab Biosfera pertama di Malaysia diiktiraf UNESCO pada 2009. Sebelum waktu pertanyaan Menteri MQT, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan bacaan kali kedua dan ketiga bagi 5 rang undang-undang ditangguhkan ke mesyuarat akan datang. DA 20/2021, Rang Undang-Undang Pencegah dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Pindaan 2021. DA 12/2022, Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2022. DA 19/2022, Rang Undang-Undang Akta Pencetakan Teks Al-Quran Pindaan 2022. DA 17/2022, Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2022. Dan DA 18/2022, Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2022. Pindaan dibuat berdasarkan Peraturan 62 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Berdasarkan Aturan Urusan Mesyuarat ke-55 RUU tersebut, dijadual dibentang hari ini dan berada dalam giliran ke-11 hingga 15. Baik saudara, seperti biasa Dewan berhenti rehat hingga 2.30 petang ini, kemudian akan meneruskan semula perbahasan beberapa lagi rang undang-undang membabitkan Kementerian Kewangan. Langsung dari Parlimen bersama Fabian. Silakan. Baik, terima kasih Syamimi. Setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen Peraturan nak celah beritahu saya. Ya, InsyaAllah saya benar. Saya akan bagi amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Dia tarik balik kenyataan itu. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menafikan dakwaan pihak tertentu. Kononnya Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah ada mengeluarkan kata kesat terhadap pegawai imigresen di KLIA. Justru jabatan itu mengesyorkan perkara terbabit disiasat pihak berkuasa berkaitan. Menerusi kenyataan, JPA menegaskan tuduhan yang tular di media sosial adalah tidak berasas. Sebaliknya, KPPA hanya menegur pegawai terlibat mengenai pematuhan SOP tugas. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan bagi mendapat gambaran sebenar insiden.
Keadaan banjir yang semakin pulih membolehkan sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Baling Kedah ditutup. Ia menjadikan jumlah penduduk terjejas ditempatkan di situ berkurangan kepada 13 orang. Timbalan Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Zuhaidi Khalil memaklumkan PPS Dewan Tun Abdul Razak ditutup 10 pagi tadi. Perkembangan itu menjadikan hanya satu lagi PPS yang masih beroperasi iaitu di Sekolah Kebangsaan Tunku Puan Hafsah. Ia menjadi lokasi berteduh buat 4 keluarga terjejas. Resort Taman Eko Rimba Commonwealth akan dipromosi menjadi lokasi wajib dilewati di Selangor. Untuk itu, pelbagai aktiviti dan kempen disusun Tourism Selangor. Kita ada pelbagai aktiviti di sini di mana kita ada white cottage yang terbaru dan kita ada beberapa aktiviti lain lagi. Di sini satu kelebihan dia adalah is more private. Yang mana apabila anda nak masuk all vehicles should be registered. Itu yang pertama, dan kedua dia akan sentiasa disanitize. Pelbagai aktiviti berkonsepkan eko pelancongan seperti glamping, jangka trekking, ATV dan aktiviti kayak turut disediakan kepada pengunjung. Resort Taman Eko Rimba Commonwealth dilancarkan bagi memperingati persidangan hutan Commonwealth ke-14 pada tahun 1993. Ia menggabungkan hutan tebal dengan taman berlanskap, tapak perkemahan dan kemudahan lain untuk pengunjung merasai pengalaman unik semasa bercuti. Festival Selat Melaka yang dianjur bagi memartabat seni dan budaya negeri-negeri selatan tanah air dijenamakan semula sebagai Festival Kota Selatan. Selepas hanya diadakan secara dalam talian tahun lalu, kali ini ia dianjur secara fizikal. Untuk memberi peluang kepada penduduk-penduduk di sekitar belah selatan iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Johor untuk menikmati seni budaya daripada ketiga-tiga negeri ini. Kerana selama tempoh kita dalam pandemik, banyak perkara khususnya berkaitan dengan seni budaya kita tak dapat kita laksanakan. Jadi objektif kita lah untuk mengangkat kembali seni budaya di ketiga-tiga buah negeri yang berada di kawasan selatan. Festival Kota Selatan bakal berlangsung Sabtu dan Ahad ini di dataran Sungai Melaka, Menara Taman Sari dan Jongke Walk, Melaka. 4,500 pekerja pembersihan diraikan dalam majlis sambutan Hari Pekerja Pembersihan di Johor Bahru. Mereka merupakan antara petugas barisan hadapan yang sering dilupakan. Sambutan diadakan di Taman Rekreasi Masjid Bandar Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Ia dianjur bagi memberi peluang kepada masyarakat mengenali dan mengiktiraf peranan pekerja pembersihan. Sebab kita meraihkan mereka ni, kita nak juga rakyat ingat bahawasanya pada setiap 17 Jun ni sebenarnya ada sambutan Hari Pekerja Pembersihan. Jadi kita nak, bila kadang-kadang kita tahu 16 hari bulan 5 Hari Guru. Jadi 17 Jun ni adalah Hari Pekerja Pembersihan. Sumbangan menerusi bantuan Hari Pekerja Pembersihan turut diberi kepada pekerja terpilih termasuk orang kurang upaya, ibu tunggal dan waris pekerja. Turut dilancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang yang turut melibatkan 14 premis depoh dan pejabat operasi SWM Environment di seluruh Johor. Bursa Malaysia dibuka tinggi didorong minat belian yang diperbaharui mengambil petunjuk keuntungan semalaman Wall Street. Pada pukul 12.30 tengah hari tadi, Bursa Malaysia melonjak 7.71 mata kepada 1,498.28 mata. Antara saham aktif CSH susut setengah sen kepada 5.5 sen, Medtronic turun 1.5 sen kepada 8.5 sen, manakala PUC kekal rata pada 2.5 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatatkan keuntungan pula, Dana Infra meningkat RM1.39 kepada RM100.50, MPI bertambah 96 sen kepada RM32.66, manakala Nestle menokok 50 sen kepada RM134.80.
Ringgit dibuka lebih tinggi sedikit berbanding dolar Amerika selepas nilai mata wang negara maju menjadi lemah berikutan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan China. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.43 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.20 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.37 berbanding paus sterling dan disebut pada 4.49 berbanding euro. Satu pasukan khas di tubuh Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi bagi melancarkan lagi proses bawa masuk pekerja ladang asing ke negara ini. Pertambahan tenaga kerja diperlukan bagi menampung permintaan pengeluaran minyak sawit. Jadi oleh kerana itu bulan 8 insya-Allah kemasukan pekerja asing akan lebih lancar dan sebelum ini juga kementerian telah membuat satu pasukan untuk membantu pemomponan daripada peladangan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia agar mempercepatkan proses-proses untuk pekerja ladang ini. Dan alhamdulillah ketika ini saya ingat dalam 50,000 60,000 pekerja ladang dah masuk di bidang sawit dan getah insya-Allah. Kementeriannya komited memastikan industri sawit kekal sebagai sektor komoditi terbesar dan terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Datuk Zuraida ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS berada pada landasan pemulihan secara beransur-ansur pada 2021. Momentum pemulihan dijangka berterusan tahun ini disumbang penyertaan dalam industri berimpak tinggi, pengantarbangsaan serta pendigitalan dan otomasi. SME Corp memaklumkan pertumbuhan KDNK PMKS meningkat sebanyak kepada 518.1 bilion ringgit. Ia didorong prestasi firma dalam sektor pembuatan dan pertanian, terutama industri berkaitan getah dan kimia. PMKS dalam sektor perkhidmatan, pembinaan, pelombongan dan pengkuarian pula mencatatkan pengucupan lebih kecil berbanding tahun sebelumnya. PMKS berorientasi ekspor turut berdaya tahan dengan tumbuh 5.4% pada nilai 124.3 bilion ringgit disokong aktiviti sektor pertanian dan pembuatan. Ekspor dalam sektor perkhidmatan mengucup untuk tahun kedua berturut-turut mencerminkan kebergantungan tinggi kepada aktiviti pelancongan. Guna tenaga pekerja pula meningkat sedikit sebanyak 0.9% atau 62,000 pekerja untuk mencapai 7.32 juta orang tahun lalu. Sesi pemilihan Perdana Menteri Britain yang baru ditangguhkan akibat ancaman cyber. Media tempatan melaporkan ibu pejabat komunikasi UK beri amaran bahawa penggondam mampu menipu undian. Berikutan itu, Parti Konservatif terpaksa membatalkan pelan awalnya untuk membenarkan ahli parti mengundi pemimpin yang bakal menerajui parti dan negara itu. Pesaing utama dalam Parti Konservatif, Rishi Sunak dan Liz Truss, akan diundi oleh ahli Parti Konservatif yang akan menentukan Perdana Menteri baharu selepas puluhan pertemuan dan perdebatan di televisyen sejak 6 minggu lalu. Satu tinjauan pendapat oleh YouGov menunjukkan ahli parti melihat Sunak sebagai calon paling kurang menarik meskipun popular dalam kalangan pemimpin parti. Keputusan pemilihan itu akan diumumkan pada 5 September depan. Perdana Menteri Peru, Aníbal Torres, umum peletakan jawatan pada Rabu sekaligus meningkatkan ketidaktentuan politik di negara itu. Torres merupakan Perdana Menteri keempat di bawah pemerintahan Presiden Pedro Castillo mengangkat sumpah jawatan Februari lalu. Menerusi perkongsian di Twitter, Torres berkata beliau meletak jawatan atas sebab-sebab peribadi. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau menjadi Menteri Kehakiman di bawah pentadbiran Castillo. Torres dilihat sebagai salah seorang sekutu Castillo yang paling setia. Ahli Kongres Patricia Chirinos dari Parti Pembangkang Avanza PAIS berkata, langkah itu adalah strategi untuk mengalih perhatian daripada dakwaan rasuah terhadap Presiden. Castillo ketika ini sedang disiasat berhubung 5 pendakwaan.
4 daripadanya berkaitan tuduhan rasuah dan 1 merupakan dakwaan plagiarisme dalam tesis sarjananya. ASEAN mungkin terpaksa mempertimbangkan semula rancangan damai yang dipersetujui dengan Myanmar jika pemerintah tenteranya menghukum mati lebih ramai tahanan. Perdana Menteri Kemboja Han Sen berkata keadaan telah berubah secara mendadak dan lebih teruk daripada sebelum perjanjian damai berikutan pelaksanaan hukuman mati junta terhadap aktivis. Han Sen berkata, walaupun konsensus 5 perkara itu tidak mengikut kehendak semua orang, terdapat beberapa kemajuan termasuk dalam menyediakan bantuan kemanusiaan. Tentera Myanmar minggu lalu mempertahankan tindakan hukuman mati ke atas aktivis sebagai keadilan untuk rakyat. Myanmar tidak menghantar wakilnya ke mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-55 yang sedang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja minggu ini. Ia selepas pemerintah tenteranya menolak cadangan untuk menghantar wakil bukan junta sebagai ganti. Sukan kita mulakan dengan perkembangan Tamasya Commonwealth Birmingham 2022. Kontijen negara meneruskan rentak cemerlang dengan menyaksikan beberapa lagi atlet berjaya mara ke peringkat seterusnya bagi acara bowling padang dan badminton. Antara yang cemerlang adalah atlet acara single lelaki Fairul Izwan Abdul Muin yang menumpaskan pemain Fiji Samesa Nasiru Vati dalam aksi kedua kumpulan. Meskipun diberi saingan hebat, namun atlet berpengalaman berusia 39 tahun itu tenang menumpaskan lawan dengan catatan 21-14. Fairul Izwan akan berdepan Carol Aaron Oliver dari Namibia dan wakil England Jamie Walker pada perlawanan peringkat kumpulan. Sementara itu, bagi aksi badminton bergu wanita, gandingan Chia Yi Si dan Lai Peijing tidak berdepan masalah mara ke peringkat suku akhir. Yi Si dan Peijing mudah mengatasi Sabrina Charlene Scott dan Tamisha Janelle Williams 21-5, 21-6 dalam tempoh 25 minit. Gandingan negara itu akan berdepan Cole Birch dan Lauren Smith dalam aksi suku akhir. Sementara itu, jaguh lompat tinggi negara Nauraj Singh Randua sekadar menamatkan aksi final di tempat ke-13 dengan catatan ketinggian lompatan 2.05 meter. Nauraj gagal pada ketiga-tiga percubaan melepasi ketinggian 2.10 meter sekaligus menjadi peserta yang pertama terkeluar daripada saingan. Atlet berusia 30 tahun itu gagal mencapai misi memecah rekod kebangsaan 2.30 meter yang dicatat pada Terbuka Singapura 2017. Pingat emas acara berkenaan dimenangi atlet New Zealand Hamish Kerr dengan lompatan 2.25 meter. Skuad badminton negara yang telah menonjolkan semangat juang yang tinggi bagi mengejar sasaran pingat diharapkan memperolehi kejayaan dalam kategori individu pula. Bekas pemain kebangsaan Roslyn Hashim menzahirkan ucapan tahniah kepada pasukan badminton bergu campuran di atas kejayaan memperolehi pingat emas semalam. Beliau juga menyifatkan skuad badminton negara berjaya merampas semula kemenangan daripada pasukan India yang telah didominasi sejak 4 tahun lalu. Ini satu pencapaian yang cukup membanggakan oleh pasukan Malaysia dan kita juga dapat lihat bagaimana pemain-pemain bermati-matian dan dengan semangat juang yang tinggi yang ditunjukkan oleh mereka untuk merampas kembali pingat emas yang terlepas ke tangan India. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik untuk mereka menghadapi dalam saingan individu selepas ini. Sudah semestinya mereka ingin ataupun pasukan Malaysia ingin mencapai sasaran. Kontingen negara membidik sasaran pingat baharu di Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 dengan menyasarkan 45 emas. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kontingen IBT Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, sasaran sebelum ini 35 pingat emas telah dicapai pada hari kelima kejohanan. Dan juga menerusi mesyuarat semalam, pengurus-pengurus pasukan dan juga kita punya HOD
telah pun membuat perkiraan berkemungkinan besar kita mungkin boleh mencapai 40 ke 45 pingat emas pada kali ini. Antara sukan-sukan yang boleh menambah koleksi pungutan pingat adalah silat, taekwondo, wushu, rowing, sepak takraw serta petang. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Fabian William, salam hormat dan salam keluarga Malaysia.